Hai semua, bertemu lagi kita. Okey, seperti mana yang dijanjikan, video kali ini adalah sambungan dari part 1, tempat-tempat menarik di Kota Kinabalu Sabah yang dikongsikan sebelum ini. Dalam video sebelum ini, saya dah kongsikan tempat makan di sekitar Todak Waterfront. Pasar tamu yang dibuka pada hari Sabtu dan Ahad saja yang terletak di Gaya Street juga telah dikongsikan. Selain itu juga, saya telah kongsikan aktiviti island hopping di dua pulau iaitu Pulau Manukan dan Pulau Mamutik. Okey, jom tengok pula apa lagi tempat-tempat menarik yang ada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah ini. Sebenarnya, kalau nak tengok budaya dan cara hidup penduduk di satu-satu tempat, pergilah ke pasar. Okey, Pasar Besar Kota Kinabalu ini mempunyai 2 tingkat. Pasar ini menjadi tumpuan penduduk di kawasan ini untuk membeli barangan keperluan harian seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan barangan runcit. Tidak jauh dari Pasar Besar Kota Kinabalu terletaknya Pasar Kraft Tangan. Pelbagai hasil kraft tangan yang dihasilkan oleh penduduk tempatan ada dijual di sini. Antaranya beg, bakul, sumpit, pakaian dan perhiasan wanita. Pasar ni memang menjadi tumpuan para pelancong dan memang tempat wajib singgah bagi kaum wanita terutama sekali. Banyak tau aksesori yang dijual kat sini, sampai rambut mata lah, tapi kena pandai tawar-menawar. Satu lagi pasar yang ada kat sini adalah Pasar Sinsuran Kota Kinabalu. Pasar ini banyak menjual makanan yang popular di Sabah seperti amplang, kuih cincin dan banyak lagi makanan tradisional yang boleh dijumpai. Selain daripada itu, hasil laut yang telah dikeringkan seperti ikan bilis, ikan masin, sotong kering juga ada dijual. Yang paling popular adalah ikan bilis mata biru. Harga dia memang sangat murah kat sini. Kalau meminati aktiviti mendaki, bolehlah pergi mendaki ke Bukit Bonduk atau dipanggil juga Bukit Botak yang terletak di Sepanggar. Bukit ini mendapat nama sempena keadaan rupa buminya yang kelihatan botak kerana tidak mempunyai pokok-pokok yang tinggi di puncaknya. Pendakian ke puncak hanya mengambil masa selama 1 jam sahaja. Kami mendaki pada waktu petang bertujuan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di situ. Memang cantik sangat view dekat puncak ni. Tidak jauh daripada Bukit Botak, terletaknya tempat makan yang popular dengan kelapa bakar dan lokan bakar. Tempat makan ini dibuka jam 8 pagi hingga 8 malam. Dekat sini ada banyak sangat gerai, boleh pilihlah mana yang berkenan.
Panas. Kena pakai dua turun. Alah, gelap. Apa nampak macam kepala botak? Berasa. Macam mana nak ambil ni? Boleh nampak? Okey. Okey. Wah. Kenapa? Pergi. Lokang panggang kat sini memang fresh tau. Okey, kita pergi tempat jauh sikit dari Kota Kinabalu iaitu Rumah Terbalik dan 3D Wonder Museum yang terletak di Tamparuli. Sebaik saja masuk, pengunjung akan terus melihat sebuah rumah terbalik. Bolehlah mengambil gambar dekat situ. Masa nak masuk ke 3D Wonder Museum ni, kena buka kasut. Pekerja dekat situ akan berikan plastik beg untuk kita letak kasut dan dibawa masuk. Di dalam 3D Museum ini terdapat 27 keping lukisan 3D dan setiap lukisan ada contoh cara untuk bergambar. Sebaik saja keluar daripada 3D Museum, kami akan terus melalui sebuah kedai yang menjual cenderahati. Tidak jauh dari Rumah Terbalik terletaknya Jambatan Tamparuli. Sebaik saja sampai, kami disambut dengan tarian Sumazau.
info, Jambatan Tamparuli sebenarnya merupakan jambatan konkrit yang berada di bawah Jambatan Gantung Tamparuli ini. Ia mula dibina pada tahun 1930. Sebenarnya ada kisah tragis di sebalik pembinaan Jambatan Tamparuli ini. Ia merupakan kisah cinta tiga segi antara sumandak dusun, pegawai British dan pemuda tempatan. Disebabkan arus sungai yang deras, jambatan ini sering roboh. Pada tahun 1933, pihak British membina semula jambatan ini. Seorang pegawai British bernama Robinson mengetuai pembinaan jambatan ini. Pada waktu itu, ada seorang gadis dusun bernama Solungkoi dan Robinson jatuh hati kepadanya. Pada masa yang sama, pekerja Robinson bernama Intang yang merupakan pemuda tempatan juga menaruh hati terhadap Solungkoi. Tetapi Solungkoi lebih menyukai Robinson. Robinson buntu apabila jambatan yang dibina sering runtuh walaupun telah dibina berulang kali. Beliau bertanya kepada Intang dan kemudian Intang mendapatkan nasihat daripada Odu, iaitu seorang tua yang mempunyai kepakaran berhubung dengan alam mistik. Odu memberitahu bahawa hantu air marah dan mahu gadis paling cantik untuk dipersembahkan sebagai korban. Intang menggunakan peluang ini untuk membalas dendam terhadap hubungan Robinson dan Solungkoi. Robinson terpengaruh dengan hasutan Intang dan menjadikan Solungkoi sebagai korban. Solungkoi ditanam hidup-hidup bersama salah satu besi cerucuk. Tetapi sebelum dia mati, dia telah bersumpah bahawa Jambatan Tamparuling tidak akan pernah kukuh selagi darah Robinson tidak mengalir di sungai itu. Selesai upacara itu, Robinson dikatakan menyesal dan tertekan. Dia akhirnya membunuh diri di jambatan ini. Sebelum membunuh diri, dia sempat mengukir nama Solungkoi di atas plat besi. Jambatan Tamparuli yang dibina masih kekal kukuh sehingga hari ini. Untuk video selanjutnya, saya akan kongsikan pengalaman pergi ke Kundasang pula. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.